Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penuh gemalai menghibur puteri hamba Umay persembah diri. Terus bersama 15 minit MMTV edisi 11 November 2022. Khairi Jamaluddin memberitahu semua calon Barisan Nasional akan mengisytiharkan harta mereka setelah dilantik sebagai anggota kabinet. Calon Barisan Nasional bagi kerusi Parlimen Sungai Buloh itu berkata ia adalah selaras dengan amalan parti yang akan membuat pengisytiharan harta selepas kerajaan dibentuk. Menghormati pendirian PKR, Khairi yang juga Menteri Kesihatan berkata aspek pengisytiharan harta merupakan perkara penting dan beliau sendiri tidak mempunyai sebarang kekangan untuk mengisytiharkan hartanya. Terdahulu, semakan menerusi laman sesawang khas menunjukkan Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengisytiharkan harta lebih 11 juta ringgit, manakala isterinya yang juga pengerusi penasihat PKR, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mengisytiharkan harta bernilai 1.4 juta ringgit. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang melihat syarat PKR supaya calonnya mengisytiharkan harta sebagai satu kebodohan. Katanya pendekatan itu seolah-olah mahu menunjuk-nunjuk kepada orang ramai. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas sejauh mana parti itu akan turut sama mengikuti langkah PKR dalam pengisytiharan harta. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menjelaskan setiap calon parti pada PRU 15 perlu mengisytiharkan harta bagi memastikan standard yang lebih tinggi untuk pilihan raya akan datang. Langkah itu juga dikatakan akan menimbulkan keyakinan orang ramai terhadap pilihan raya dan institusi yang mereka berkhidmat sekiranya calon itu mula memegang jawatan. Kempen minggu pertama PRU 15 sejak hari penamaan calon Sabtu lalu dingin tanpa isu-isu yang lebih penting melibatkan misi negara, sebaliknya hangat dengan serangan peribadi dan menjadi pentas menjawab tuduhan. Selepas 6 hari bertemu pengundi, naratif parti-parti politik masih berlega tentang isu lama antaranya tentang calon Perdana Menteri, pengkhianat, boneka komunis serta salah guna kuasa. Malah 3 gabungan besar melibatkan Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional dilihat masih buntu mendapatkan sokongan lebih 21 juta pengundi ketika hari mengundi berbaki tinggal 8 hari selepas berakhir pusingan pertama. Penganalisis politik Pusat Perdana Fakulti Razak Universiti Teknologi Malaysia UTM, Dr. Mazlan Ali berkata, naratif yang ditimbulkan parti politik tidak lain adalah untuk mendapatkan kelebihan sokongan pengundi. Katanya strategi yang digunakan sepanjang pusingan pertama kempen itu sudah dapat diagak kerana masing-masing masih buntu untuk mendapatkan sokongan pengundi yang menyeluruh. PRU 15 yang dianggap paling sengit dalam sejarah negara menyaksikan 23 parti politik bertanding merebut 222 kerusi Parlimen, 117 kerusi Dewan Undangan Negeri di Pahang, Perak dan Perlis dan 1 kerusi Dun Bugaya di Sabah. Seorang pemandu lori berusia 31 tahun ditahan kerana disyaki merosakkan bahan kempen pilihan raya umum ke-15. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Baharudin Abdullah berkata, lelaki itu ditahan di rumahnya di Kampung Pasir Raja selepas mendapat maklumat daripada orang awam. Menurut beliau, hasil siasatan turut mendapati suspek adalah individu yang sama terlibat dalam kes pembakaran bendera jalur Gembilang sebelum ini. Terdahulu, tular di aplikasi media sosial mengenai tindakan seorang lelaki dilihat sengaja membakar bendera daripada sebuah parti yang menimbulkan kemarahan ramai pihak. Video berdurasi lebih kurang 1 minit 7 saat memaparkan seorang lelaki Melayu sedang membakar sehelai kain berwarna hijau dan putih menggunakan pemetik api. Kes disiasat di bawah Seksyen 435 Kanun Keseksaan dan suspek yang dipercayai positif dadah akan ditahan reman untuk siasatan lanjut. Apa yang ada dengan Media Mulia Sendang Berhad? Di Media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi putusan Malaysia dan juga kos berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan bual bicara. Orang yang dipaparkan berkonsepkan pemikiran baharu dan suara kontemporari. Mendapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Putusan Online dan Kosmo Online.
Kita kembali lagi. Perkhidmatan LRT bagi laluan Kelana Jaya dijangka boleh beroperasi lebih awal daripada jangkaan selepas segala kerosakan yang berlaku dapat diatasi. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong berkata, jangkaan perkhidmatan itu tertaluk kepada ujian yang dijalankan selama sehari selepas modem dan bekalan kuasa untuk trek digantikan. Ka Siong berkata, meskipun masalah itu telah dibetulkan, namun perkhidmatan laluan itu masih tertakluk kepada sesi ujian esok. Agensi Pengangkutan Awam Darat juga perlu memperakui pengesahan pakar Test Group bahawa landasan rel itu selamat dan stabil sebelum digunakan untuk dibuka semula. 9 November lalu, sebanyak 16 stesen LRT laluan Kelana Jaya ditutup sehingga 15 November depan. Seorang pegawai Yayasan Perak didenda RM17,000 oleh Mahkamah Seksyen hari ini selepas mengaku bersalah menggunakan dokumen palsu untuk membekalkan pakej pakaian sukan 4 tahun lalu. Tertuduh Abdul Malik Mansur, 50 tahun, membuat pengakuan berkenaan selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Ainul Syarin Muhammad. Mengikut pertuduhan, Abdul Malik yang menjawat penolong pegawai pentadbiran Yayasan Perak dengan curangnya menggunakan sebagai tulen satu dokumen sebut harga Olala Network untuk melaksanakan pembekalan pakej pakaian sukan sempena Pesta Sukan antara Yayasan Negeri Persaya ke-19 tahun 2019 yang berjumlah RM63,650. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan, Akta 574 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 445 Kanun yang sama membawa hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Sebuah kereta Ferrari yang dipandu legenda Formula 1 F1 Michael Schumacher ketika kejohanan dunia 2003 dijual pada harga lebih 13 juta US dollar atau 61.2 juta ringgit dalam lelongan di Geneva semalam. Jurulelong dari firma Sotheby berkata kereta luar biasa dengan nama F2003GA itu mencatat rekod dunia bagi harga jentera F1 era moden. Rekod sebelum ini milik kereta Ferrari lain yang dipandu Schumacher iaitu model F2001. Jentera lumba itu dijual pada harga 75 juta US dollar atau 35.23 juta ringgit oleh Sotheby semasa lelongan di New York sekitar tahun 2017. Republikan berada dalam laluan untuk memperoleh majoriti dalam Kongres namun hanya melibatkan sebilangan kerusi, manakala parti mana yang bakal menguasai Senat masih belum dapat gambarannya. Namun sokongan terhadap pemimpin Republikan Donald Trump dikatakan semakin menurun apabila percaturannya dalam menentukan calon di kawasan bertanding tidak menepati ramalan. Sebahagian daripada calon pilihan Trump gagal merampas kerusi daripada calon Demokrat. Keadaan itu menyebabkan sebilangan ahli dalam Republikan menyalahkan Trump terhadap kepincangan tersebut. Sementara itu, Trump kemarin mengakui keputusan awal pilihan raya pertengahan penggal AS tahun ini sedikit mengecewakan. Namun pada masa yang sama, beliau masih memuji keupayaan Republikan untuk menguasai Kongres. Sejumlah penganalisis politik pula membuat spekulasi bahawa Trump mungkin menangguhkan pengumuman besarnya pada 15 November ini berikutan ramai ahli Republikan dilihat enggan menyokongnya kembali dalam arena politik. Kita kembali lagi. Pengeluaran getah asli Malaysia menurun 5.9% pada September 2022 kepada 35,460 tan metrik daripada bulan sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, perbandingan tahun ke tahun menunjukkan pengeluaran getah asli menurun 13.9% kepada 41,180 tan metrik.
Jelasnya, pengeluaran getah asli disumbangkan terutamanya oleh sektor pekebun kecil sebanyak 87.9% dan sektor estate 12.1%. Katanya jumlah stok getah asli pada bulan ini dilaporkan menurun 5.7% kepada 198,659 tan metrik. China kekal sebagai destinasi utama ekspor getah asli di negara iaitu berjumlah 46.5% daripada jumlah keseluruhan ekspor, diikuti Jerman, Brazil, Iran dan Amerika Syarikat. Pro 2 telah melepasi paras jualan 200,000 unit apabila syarikat kereta kompak itu mencatatkan pendaftaran sejumlah 222,203 kenderaan antara Januari dan Oktober tahun ini. Pada perbandingan tahun setakat ini, pendaftaran untuk kereta Pro 2 melonjak kepada 51.2% daripada 146,951 unit yang dijual dalam tempoh yang sama pada 2021. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2, Datuk Seri Zainal Abidin Ahmad berkata, terdapat jurang pada jualan antara Jun dan Ogos tahun lalu berikutan penutupan yang dikuatkuasakan oleh kerajaan untuk membendung kes COVID-19. Model Pro 2 3 teratas yang dijual pada Oktober ialah Beza, diikuti Myvi dan Azia. Menurut beliau lagi, pihaknya merancang untuk meningkatkan pengeluaran dan jumlah jualan seterusnya melepasi sasaran jualan terdahulu yang ditetapkan bagi tahun ini untuk mengurangkan tempoh menunggu para pelanggan. Berita sukan. Skuad hoki lelaki negara mencipta kejayaan bersejarah apabila merangkul trofi Piala Sultan Azlan Shah selepas menewaskan Korea Selatan 3-2 dalam aksi final di Ipoh semalam. Merupakan gelaran juara yang pertama buat Malaysian Tigers ini juga sekaligus menamatkan penantian 39 tahun sejak kejohanan tersebut dianjurkan pada tahun 1983. Selaku pasukan nombor 10 dunia, kemenangan itu juga membalas dendam atas kekalahan 0-3 kepada Korea dalam aksi pembukaan 11 hari lalu. Sementara itu, kali terakhir skuad Malaysian Tigers mara ke pentas final PSAS ialah 2014 namun tumpas 3-8 kepada Australia. Sebagai rekod pencapaian terbaik Malaysia pada kejohanan tersebut, sebelum ini ialah muncul naib juara sebanyak 5 kali pada 1985, 2007, 2009, 2013 dan 2014. Cristiano Ronaldo muncul sebagai pemain kelima beraksi dalam 5 Piala Dunia apabila dipilih untuk memimpin Portugal ke Qatar. Penyerang berusia 37 tahun yang membuat penampilan pertamanya di Piala Dunia pada tahun 2006 itu akan menyertai penjaga gol Itali Gianluigi Buffon, Lothar Matthaus dari Jerman dan gandingan Meksiko Antonio Carbajal serta Rafael Marquez yang turut beraksi dalam 5 edisi Piala Dunia. Sementara itu, Ronaldo bersama Bruno Fernandes dan Diogo Dalot bakal menggalas cabaran Portugal dalam kejohanan berprestij yang akan membuka tirai pada 20 November depan. Kapten dan penjaring terbanyak dalam sejarah bola sepak antarabangsa lelaki dengan 117 gol itu juga bakal dibantu penyerang muda termasuk Juan Felix dan Rafael Leo. Portugal memulakan kempen kumpulan H menentang Ghana pada 24 November sebelum berdepan Uruguay pada 28 November dan Korea Selatan pada 2 Disember. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 12 November 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Umairah Wahid. Assalamualaikum dan salam sejahtera.